Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu. وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد. Alhamdulillah, mari kita merafakkan setinggi-tinggi kesyukuran kepada Allah Subhanahu wa taala kerana di malam yang barakah ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kesempatan kita untuk memanfaatkan waktu kita dengan menuntut ilmu. InsyaAllah hari ini kita terus masuk pada matan. Kita baca matan yang tulis oleh Al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi, kemudian terus pada syarah sehingga tanda sujud. Tanda sujud. Kemudian kita terus tengok pada syarah Syekh Ibn Abil Is rahimahullah. Qala al-Imam Abu Ja'far At-Tahawi rahimahullah ولا نشهد عليهم بكفر ولا بشرك ولا بنفاق ما لم يظهر منهم شيء من ذلك ونذر سرائرهم إلى الله تعالى. Kita tidak menghukum seseorang muslim itu sebagai kafir ataupun musyrik, atau kita tidak hukumkan dia melakukan syirik atau nifaq selagi dia tidak menzahirkannya. Artinya kalau dizahirkan, maksudnya dia berhak dihukum dengan perkara tersebut, dengan syarat-syaratnya, dengan iqamatul hujjah. Kita pergi jumpa dan laksanakan tanggungjawab kita untuk iqamatul hujjah, berhujjat, sampaikan segala ilmu yang berkaitan dengannya, wa izaratus syubhat, dan kita tanya dia, tengok apakah syubhat yang ada pada dia dan kita izalah, kita buang. Wa nadharu sarairahum ila Allah Ta'ala, dan kita serahkan rahsia mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Okey, syarah. Kenapa begitu? Kita tak hukumkan hati dia. Kata Syekh, lianna qad umirna bil hukmi bil zahir. Kerana kita dah diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk berhukum dengan zahir. Selalu kita sebut nahkum bil zahir wal zawahir. Kita hukum dengan apa yang zahir, nahkum bil zahir wal mazahir.
Kita hukum apa yang zahir dan apa yang ditampilkan. Itu yang kita hukumkan. Wa nuhina 'anil dhanni wattiba'i ma laysa lana bihi 'ilmun, dan kita dilarang untuk melakukan sangkaan terhadap mereka dan mengikut apa yang kita sangka itu dengan tanpa ilmu. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu la yaskhar qaumun min qaumin. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah satu kaum itu memperlekehkan atau memperlecehkan atau mengeji suatu kaum, asa ayyakunu khairam minhum, berkemungkinan atau boleh jadi kaum yang dihina itu lebih baik daripada mereka. Wala nisa'um min nisa'in asa ayyakunna khairam minhun. Begitu juga sekelompok wanita tidak boleh menghina kelompok wanita yang lain. Kaum ini tak semestinya ramai. Seorang pun dikira satu kaum. Maksudnya kaum wanita tidak boleh menghina kaum wanita yang lain. Berkemungkinan kaum yang dihina itu lebih baik daripada yang menghina. Sebab tu kita jagalah. Kadang-kadang kesalahan memanglah orang tu salah. Tapi salah orang tu sebab yang zahir. Salah kita banyak lagi. Kalaulah kesalahan kita, kekurangan kita dibangkitkan, kita pun rasa takut. Berkemungkinan salah dia yang zahir itu, Allah Subhanahu Wa Taala berikan pengajaran pada dia dan dia bertaubat selepas itu. Dan kesalahan yang tidak zahir yang ada pada kita menjadikan kita ni lupa. Akhirnya kita merasa kita berada di zon selesa. Ada sahaja, berkemungkinan sahaja orang yang buat kesalahan itu, dia Allah Subhanahu Wa Taala ampunkan dia. Itu yang berlaku pada wanita yang dijalankan hukuman hudud di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kisah bagaimana kisah Muiz bersama dengan kekasihnya dan sebagainya. Ini kisah-kisah yang kita tengok orang-orang yang melakukan kesalahan itu berkemungkinan mereka lebih baik. Sama ada kita berbuat salah ataupun mereka diampunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Bila Allah ampunkan mereka, keadaan mereka lebih baik daripada kita. Bila Allah ampunkan mereka, kita caci dan kita maki dia, dia Allah tak ampunkan. Yang tinggal kita yang berdosa. Kita yang berdosa. Dan tidak ada manfaatnya. Tidak ada manfaatnya. Okey, hingga akhir ayat. Hingga akhir ayat. Dan ayat ini didahului oleh ayat sebelumnya. Kenapa Allah sebut jangan hina suatu kaum, jangan selepas tu Allah larang, jangan bagi gelaran, jangan kutuk-mengutuk, yang dan seterusnya. Sebelum tu Allah beritahu, Allah kata innamal mu'minuna ikhwah. Sesungguhnya sesama orang Islam itu mereka bersaudara. Mukminun itu bersaudara antara satu sama lain. Kita ada saudara kita yang tidak dibesarkan bersama kita, tetapi dia mempunyai kebersamaan dengan kita. Dia akan bantu kita, dia akan tarik kita. Berlaku apa-apa, orang mukmin lah yang akan membantu kita. Bukan mukmin bantu tidak bantu. Dia bantu ada dasar kemanusiaan. Orang mukmin bukan sangat dasar kemanusiaan, dia juga manusia, dia bantu kerana kemanusiaan dan dia bantu lagi kerana dasar keimanan.
Tak sama. Ada mukmin itu mempunyai hak yang lebih. Dan orang kafir dia bantu kita, dia bantu. Tapi sampai pada masa kita buat perkara yang tidak diredha dengan kehendak dia, terutamanya berkaitan dengan agamanya, atau kita tak nak ikut agama dan sebagainya, mungkin dia boleh bermusuh kita. Orang mukmin bantu kita dasar kemanusiaan, ya, manusia kita kesian. Namun bila kita buat kebaikan, kita solat, kita lakukan ibadah pada Allah, dia takkan marah. Dia bantu kita lagi. Bantuan tu tak sama. Bantuan, walaupun orang kafir juga beri bantuan, tapi bantuan seorang mukmin berbeza. Orang kafir dia bantu sekadar nak lepaskan kita daripada dunia. Seorang mukmin itu dia bantu. Dunia itu pasti dia bantu. Sifat seorang mukmin. Dan bantuan untuk tegur kita bila kita seleweng dan tersasar daripada jalan keselamatan di akhirat. Ya. Bantuan orang kafir itu hanya untuk dunia. Bantuan seorang mukmin terhadap mukmin yang lain, dia bukan sekadar selamatkan kita kat dunia, dia juga melakukan amar ma'ruf dan nahi mungkar untuk selamatkan kita di hari akhirat. Dua perkara berbeza. Kalau hidup kita hanya tengok pada dunia, mungkin kita rasa duduk orang kafir yang tolong kita lebih baik. Tapi kalau kita sedar bahawa hidup kita untuk hari akhirat, bantuan yang kita nak, yang betulkan kita bukan sahaja nak selamat kat dunia, kita nak agama kita jadi lebih baik, kita nak sama-sama melakukan kebaikan, kita akan menghargai orang mukmin di keliling kita. Duduk orang kafir lagi seronok dari segi dunia ni. Sesama orang kafir ni pergi sembahyang, tak pergi sembahyang ni tak kisah. Duduk kat taman ke, duduk kat mana keliling orang kafir, tak ada siapa nak kisah, tak ada siapa nak pandang. Pakai seluar pendek pergi jogging pun no problem. Tak ada masalah. Mandi kat kolam kan, orang bebas, tak ada orang nampak semua kan. Orang kafir pula dia ini hakikat kalau kita tengok kepada kehidupan dunia. Namun seorang mukmin itu dia bantu kita, bukan sekadar urusan dunia dia bantu, tapi ada perkara-perkara yang tidak elok, kegairahan iman itu menyebabkan dia paling kurang ditegur pada bab tertentu. Ada orang yang tegur pada menjalankan amar nahi mungkar pada kadar tertentu. Mesti ada yang ditegur apabila seorang muslim itu melihat seorang muslim yang lain melakukan perkara yang menyalahi agama. Kadar tertentu. Paling kurang dia engkar dengan hatinya. Dia engkar dengan hati maksudnya dia tunggu peluang yang sesuai, dia akan tegur juga. Mungkin awal-awal nak tegur tu dia rasa macam siapa dia ni, entah dia marah aku balik ke semua. Tapi dia engkar dalam hati. Tunggu masa dia rapat dan sebagainya, dia nampak perkara yang tak elok, dia betul-betul tegur. Dan kita jangan anggap teguran daripada sahabat kita yang mukmin ini sebagai satu dengan bertujuan kita hukumkan dia pula hati dia ni mesti buruk, dia ni mesti jealous dengan aku ni kan. Ramai orang perempuan sekarang kalau tegur pasal aurat, dia kata yalah tu dia tutup sebab apa, sebab buruk dia kata muka. Kalau tutup muka, tengok muka dia buruk. Perkataan ni pernah dengarlah forum geng-geng liberal ni. Dia kata kadang-kadang yang tutup muka, dia kata tutup muka ni sebab apa? Sebab dia ada muka dia ada cacat atau ada aib sebagainya. Yalah, betul lah. Itu fikiran korang. Kalian yang bila muka aib orang nak tutup. Seorang mukminah saya bukan nak cerita tentang tutup muka tak tutup muka, tapi nak cerita tentang pemikiran orang. Lihat pada orang yang tutup aurat ni, dianggap tutup aurat kerana faktor keduniaan. Tidak, kita tutup aurat dengan faktor keagamaan. Yang kata hukumkan untuk tidak tutup muka tapi tutup aurat, itu kerana agama. Yang pakai purdah pun kerana agama. Yang tak pakai purdah pun dan menzahirkan muka dan tapak tangan juga kerana agama. Tujuan kita hidup kat dunia ini adalah untuk akhirat. Dan kehidupan kita ditentukan oleh agama Islam. Kerana nas, kerana qala Allah, qala Rasulullah. Sebab tu dalam hukum beragama ni, kita jangan letakkan dulu pandangan kita pada dunia. Tengok dulu pada nas. Tengok dulu pada nas. Semua bab. Tengok dulu pada ayat Quran, hadis kata apa.
kemudian baru kita bawa kepada sokongan-sokongan tentang hukum dunia. Kita tak boleh kedepankan pandangan kita pada dunia. Mesti tengok dulu apa yang Allah nak, apa yang Rasul nak. Tengok dalil dulu. Dalil, tengok kepada hukum syarak. Okay. Dah tengok, baru kita boleh keluarkan pandangan. Jangan bila satu perkara itu menyanggahi maslahat kita, tak berpihak pada kita, kita terus hukumkan satu perkara yang kadang-kadang perkataan itu tak keluar dari seorang mukmin. Jadi lihat dulu pada agama Allah Subhanahu Wa Taala, apa yang Allah nak. Okey. Jadi seorang mukmin, Allah Subhanahu Wa Taala cerita bahawa seorang mukmin itu antara kaum mukminin itu mereka bersaudara. Kita bersaudara dengan mereka tanpa ada sebab. Tanpa ada sebab. Sebab apa? Sebab yang menyebabkan kita terhutang budi. Kita kena hidup sekali, dah lama hidup sekali. Kita terhutang budi, kita hidup sebelah. Tapi orang mukmin duduk jauh, tak pernah kenal sekalipun, dia bantu. Tuan-tuan kalau tengok zakat lah, zakat. Pada Ramadan baru ni di Mekah, ramailah kawan-kawan daripada Malaysia, daripada Singapura, daripada Indonesia. Bila dengar kita kat Mekah, minta tolong sampaikan pada penduduk Mekah. Mereka bukan tak hantar kat tempat mereka, hantar. Tapi ada wang yang mereka nak sampaikan pada asnaf di Mekah. Ramai orang terus dengar, kat Mekah, kat sini ramai miskin lagi. Betul lah. Dia bukan tak keluar zakat kat sini. Dan itu pun anda tahu. Anda pun cerita. Anda tanya, zakat orang kata, dah settle lah kat sini. Yang ni mana ada bahagian yang mereka nak keluarkan di sana. Sebab tu anda sentiasa bab ni kita kena jaga-jagalah. Kita nak buat korban nanti, betul lah kita cerita hukum, betul. Korban di tempat sendiri, kita sembelih nampak darah sendiri. Tapi jangan terlalu cepat bila nampak orang korban di luar sebagainya, kita terus hukum. Apa ni, kat sini pun perlu daging. Dan ini sering berlaku. Kalimah ni kita kena jaga. Berkemungkinan orang yang buat tu, dia bukan seekor je. Dia bukan buat seekor je. Dan itu pun yang pengalaman anak kawan lah. Yang hantar bukanlah seperti yang kita sangkakan, biarkan apa orang kata kera di hutan disusukan. Orang mukmin kat sana bukan kera. Bukan kera. Mukmin, seorang mukmin. Jadi walaupun kita cerita tentang hukum yang mana lebih afdal tu ya, tapi tidak menyebabkan kita cepat menghukum orang lain. Dan baru ni bila ada dekat Mekah, ada kawan-kawan kirim, nak bagi mana ni? Bagi pelajar Malaysia ke? Nak bagi penduduk orang Melayu ke dah? Kata, Ustaz, bab zakat ni kawan seorang kata, bab zakat ni kalau kira bangsa susah Ustaz. Nah, bukan sebab nak cerita bangsa, nak cerita kehendak dia. Kadang-kadang orang dia kata dia syaratkan tertentu. Dan itulah kalimah. Bab zakat ni tak kira bangsa. Ana pernah sarankan pada sahabat yang kerja di pusat zakat. Ana pernah cerita ketika pembahagian zakat, Ana pernahlah diberikan wang untuk bagi ni. Kemudian disyaratkan pelbagai syarat. Syarat-syarat tu macam nak mohon bantuan kerajaan. Sehingga ramai. Ana tengok ada jiran daripada kerana orang tertentu, orang Rohingya, orang sebagainya. Tak boleh Ustaz. Itu bukan orang zakat. Bab masa keluar zakat, kita terima zakat daripada semua bangsa. Semua kaum. Masa terima. Bila masa bagi, kenapa kita diskriminasi? Dia kata, Ustaz, dia orang keluarkan zakat sama dia orang je. Betul lah, sebab kita tak sampaikan zakat pada dia. Kalau kita sampaikan zakat pada semua, dia pun akan bagi pada semua. Jangan jadikan bab agama ni ada unsur-unsur perkauman. Jangan bawa masuk. Keadaan orang mukmin, kalau bab bantuan khas, bantuan ada haknya, bantuan kita ada bantuan kerajaan bagi ketika Covid khas untuk orang tertentu, ya, untuk golongan ini itu, ya, itu diperuntukkan. Tapi bab yang Allah peruntukkan, berikan hak itu sebagaimana yang Allah kehendaki. Syarat-syaratnya seperti mana yang syarat syar'i. Apa yang berlaku di banyak negara, hatta antara negeri, zakat
diskriminasi antara negeri. Untunglah negeri yang kaya, yang kita tengok kalau kami yang duduk kat luar tu, kalau anak Selangor, anak Mas, anak Sabah, anak Mas, bab zakat. Kan? Negeri-negeri tertentu, duduk bilalah. Anda bukan, memanglah masing-masing jaga negeri masing-masing sebagainya, tapi bab zakat ni, anda biarlah syaratnya sama seperti syarak. Nak cerita lebih, akan ada masalah-masalah yang lain. Betul lah yang keadaan berlaku. Tapi macam mana sekarang pun jangan jadikan sebab utama kita buat zakat ni jadi persaingan antara satu pejabat zakat dengan pejabat yang lain. Kalau pejabat lah, kalau antara madrasah pun bersaing antara satu sama lain. Sebab ada persen tertentu sebagainya. Macam mana pun, seorang mukmin tu masa keluarkan zakat, dia tak fikir pun siapa yang bagi, asalkan seorang Islam atau orang yang dibenarkan oleh Islam. Bantuan ni tak diberikan oleh orang kafir pada kita. Orang kafir dia bantu siapa yang dia nak. Orang mukmin dia tunaikan hak. Bila dia tunaikan hak Islam secara automatik, walaupun dia tak kenal kita, orang kafir pun ada juga bantu. Betul lah, baguslah yang tu. Tapi seorang mukmin, tiap-tiap orang mukmin dia keluarkan zakat, berkemungkinan zakat tu pergi kepada orang yang caci dia. Dia pun tak sedar. Orang ambil sampai ke orang caci maki sampai. Dan benda tu pun, dan dia tahu sekali pun dia takkan marah. So tu kalau cerita contohlah, kalau bab kita tahu, ni dulu dia maki aku ni, miskin tak boleh. Kita kena bagi orang anak-anak yang rapat dengan kita. Selalu kat surau masjid ni, kalau budak yang selalu salam pakcik-pakcik dapat duit raya. dapat sedekah. Budak-budak yang dia menyendiri, budak tu biar dia salam dengan aku pun tak nak. Jangan jadikan bab agama ni adanya sentimen begitu. Kalau dia layak bagi pada dia. Bab cerita itu kalau bab maksudnya bukan tak boleh pilih. Kita bila hak sama pilihlah. Tapi kalau yang ni kurang berhak, yang itu lebih berhak, walaupun dia tak salam dengan kita ataupun dia tak berapa mesra dengan kita, berilah pada yang lebih berhak berdasar kepada syarak. Kalau dia anak fukara, mungkin tak sebab salam. Mungkin juga pendidikan keluarga mak dia tak biasakan dengan cara yang kita nak. Mungkin juga mereka tidak dididik kerana kurang pendidikan. Macam-macam. Okey. Jadi yang penting seorang mukmin tu diajarkan, Quran mengajarkan kita bahawa seorang mukmin dengan mukmin yang lain itu bersaudara. Dalam bab zakat begitu, dalam bab haji begitu. Bab haji tak adalah kita nak ke masa tawaf semua bangsa sekali. Ketika kita tunaikan solat pun begitu. Tak ada perbezaan. Ketika puasa, tengok masa buka puasa, masya-Allah. Indah. Seronok kita tengok kat saf sama-sama kaum muslimin bersama ketika berpuasa, ketika berbuka, ketika sahur. Hari-hari sebelum akhir tu sahur dan sebagainya. Kalau yang berebut tu biasalah. Yang buat adalah perkara yang berbetulkan, tapi secara dasarnya kebersamaan seorang mukmin dengan mukmin yang lain itu tak sama. Orang kafir dia bantu kita waktu bencana, waktu itu sebagainya. Tapi seorang mukmin ketika bantu sampai masa kita puasa tengah jalan kita tak buat bekalan, ada orang mukmin yang hulurkan. Bantu kita bukan dunia tapi juga bantu kita untuk beribadah. Waktu buka puasa pasti ada orang mukmin yang ada yang ada air, bagi kurma. Bantuan yang begini tak datang dari orang kafir. Orang kafir nampak kita kebuluh boleh kasih. Kalau ada orang kafir yang bantu kita buka puasa, biasanya YB. Biasanya YB, orang tertentu yang ada kepentingan yang lain. Jadi beza. Korban pun orang mukmin bagi. Sampai masanya YB yang bukan Muslim pun bagi korban. Saya tiap tahu mesti dia tanya, ni YB kasih macam mana ni? Orang kalau korban duit dimiliki orang Islam, korbannya betul lah dia boleh bagi korban. Kadang-kadang
Kita akan jumpa nanti ni kita dah musim-musim nak korban ni. Masjid Surau ada dapat 10 ekor daripada YB sekian dan sekian. Tengok YB-nya bukan Muslim. Macam mana hukum dia? Selalu dibincangkan. Dan kita tahu boleh tanya-tanya balik tak? Itu memang kadang-kadang daripada dana politik, kadang-kadang sebagainya. Jadi ada sebab lain. Tapi seorang mukmin tu tak ada sebab, tidak ada apa-apa yang dia perlu letakkan hanya kerana iman, hanya kerana sesama mukmin. Okey. Jadi kalau sesama saudara ni bergaduh, bukan saudara, salah, sesama adik-beradik. Nak dengar siapa? Datuk baru di Perlis, Datuk Johariman. Beliau syarahkan ayat ni, satu perkataan yang anak tertarik dengan kupasan yang dibawa oleh Dr. Johariman. Dia kata ayat ni innamal mu'minuna ikhwah. Seorang mukmin tu bersaudara. Kata beliau tak seronok sebut nama saudara. Bukan seronok, bukan kurang macam tak lupa bahasa Kelantan dia sebab apa? Macam tak ngam sangat. Dia kata macam adik-beradik. Adik-beradik ni lebih dekat. Ikhwah ni mana macam adik-beradik. Macam adik-beradik ni artinya kalau saudara kata adik-beradik nampak lebih rapat banding saudara. Betul juga kita bersaudara. Mana adik-beradik ni saudara dia, betul lah adik-beradik. Tapi kalimah adik-beradik tu lebih ngam macam adik-beradik. Bila bagi contoh, kalau abang duduk kat Perlis, adik duduk kat Johor atau negeri lain, saya tak kisah, tapi contoh duduk jauh lah. Jadi kalau adik dia meninggal, abang dia balik tak? Balik jauh macam sekalipun. Beli tiket kapal terbang pun dia nak kejar je, mesti balik. Tapi kalau saudara, mungkin balik, mungkin tidak. Tapi kalau adik-beradik, mesti balik. Pinjam lagi, sanggup macam mana sekarang, mesti nak balik. Maksudnya musibah yang menimpa kita akan dirasai oleh adik-beradik kita. Takkan ada orang diam dengar adik dia kena pukul. Kita kat sekolah paling pantang dengar adik kena pukul. Kat sekolah ni geng-geng pukul dari dulu lagi, bukan sekarang je. Kan dengar siapa yang dekat kita kena pukul, turun. Sebab apa? Sebab musibah yang menimpa saudara kita, mana adik-beradik kita rasa dia lebih terasa. Dan begitu seorang mukmin dengan mukmin yang lain. Kalau ada seorang mukmin diusik, kita rasa. Kalau dia memerlukan bantuan, kita rasa. Kalau perlu setengah keadaan dia buat salah, abang ni dan adik buat salah, dia pergi rotan adik dia, bukan kerana dia benci. Kalau adik-beradik ni, sebab tu jangan masuk campur gaduh adik-beradik ni. Berdamaikan okey, tapi jangan menyalakan. Sebab penghujungnya yang menyalakan memang nampak lebih jahat. Nak pisahkan sama adik-beradik. Kalau ada dua orang bergaduh seorang mukmin, kita jangan nyalakan. Sebab kita yang jadi buruk. Begitulah keadaan seorang mukmin dengan mukmin lain. Kalau berlaku pergaduhan, kadang-kadang terpaksa abang memulaukan adiknya, tapi bukan kerana benci. Dia nak perkara tertentu. Begitulah seorang Muslim. Kadang-kadang disyariatkan hajar, memulaukan. Tapi bukan kerana untuk memutuskan hubungan. Tujuannya supaya tarik dia, kembali dia kepada jalan yang benar. Dan itu kalau keperluan, dah jadi satu keperluan. Dia adik-beradik sampai tahap pulau. Kan adalah kesalahan tertentu yang nak kerana menyebabkan mereka melakukan pemulauan. Sepatutnya begitu juga kita sesama mukmin, terutamanya sesama ahli sunnah sebagainya. Pemulauan memang berlaku, tapi jangan sampai bila-bila. Kan? Sampai kan kalau ada orang dipulaukan atau orang dipulaukan tiba-tiba friend atau ada kawan tu komen, sejak bila pula engkau baik dengan dia? Jangan kacau. Orang nak baik semula dengan kacau. Bergaduh cerita COVID, vaksin, biarkan dah habis cerita dah. Ana selalu sebut masa COVID, kenapa tak terlibat? Vaksin tak vaksin, sampai satu masa dia akan habis cerita ni. Gaduh, memang gaduh lah. Beza pandangan. Tapi jangan terbawa kerana cerita yang lama sampai bila-bila tak boleh nak bersama. Tapi kalau buat salah lagi,
kena tegur lagi. Adik-beradik, jangan nak putus. Malah aku cakap dengan dia sampai bila. Tak? Adik-beradik macam mana sekalipun, tetap tegur lagi. Hari-hari tegur. Saya cakap Syuaib tegur adik dia tadi. Lepas solat. Mana boleh masuk solat ni? Dia memang kat adik dia kan. Itulah dia, abang dengan adik. Abang dengan adik. Untuk penonton, Syuaib ni anak Ustaz Khair, Ustaz KA. Tadi solat sebelah ana. Sampai solat tu, sampai ada tengah kita terfikir tentang ikhwah ni. Contoh tak kat depan, abang dia ajar adik dia macam-macam. Abang mengajar, bukan nak tunjuk pandai, tapi dia memang nak beritahu adik dia. Dia, itulah jiwa seorang abang. Abang dia paling banyak membebel. Abang ni lah yang marah kita, yang pukul kita. Tapi adik-beradik. Adik-beradik. Okey. Seorang mukmin dengan mukmin yang lain, mereka adalah bersaudara atau adik-beradik. Fa aslihu baina akhawaykum. Maka hendaklah damaikan antara dua orang adik-beradik. Adik kita dua orang, besar kecil bergaduh. Apa yang abang buat? Sini. Nak lagakan lagi tak? Kita abang nampak adik kita dua bergaduh yang tu kan. Kita mesti damaikan. Kadang-kadang terpaksa belikan gula seorang, dua-dua dapat gula-gula. Begitu keadaan, begitulah keadaannya. Kadang-kadang naik tangan dua-dua. Kalau ada keperluan. Tapi begitulah keadaan seorang mukmin dengan mukmin yang lain. Yang penting penyelesaian itu berdasarkan kepada taqwa. Betul Allah kata wattaqullah la'allakum turhamun. Jadi surah Al-Hujurat ni adalah surah yang paling banyak cerita tentang hubungan seorang mukmin dengan mukmin yang lain. Sebab tu kita tengok kalau nak cerita tentang ilmu kemasyarakatan sesama Islam, sesama mukmin, memang surah Hujurat. Bermula daripada ayat pertama, ya ayyuhallazina amanu. Sebab tu ana bila bincang surah Hujurat, ana akan buka. Sebab tak sempat nak kira, banyak kali nak kira berapa kali ya Allah sebut ya ayyuhallazina amanu. Daripada ayat pertama, ya ayyuhallazina amanu, adab dengan Allah, adab dengan Rasul, adab sesama mukmin. Adab, inilah ayat yang kalau orang kata nak buat syarah kat office ke kat mana ke kan, nak syarah, nak cerita tentang hubungan sesama rakan sekerja, hubungan sesama anggota NGO ke sebagainya, anda memang bawa surah ni lah. Bawa surah ni bukan nak syarah, nak cerita panjang, tak pandai. Tapi kalau ada test kat depan, ada ayat Quran, baca je lah. Memang ayat-ayat berkaitan dengan adab kebersamaan dalam sebuah masyarakat. Okey, balik kepada tajuk kita. Tajuk kita ni Allah suruh kita hukum yang zahir sudahlah, yang zahir. Isi hati dia jangan kita hukum, sebab kita tak tahu apa yang ada dalam hati dia. Kalau dizahirkan, yang zahir itu kita hukumkan. Salah. Betul. Okey. Jadi itu ayat 11. Kemudian sampai ayat 12. Ayat 12. Allah kata, ya ayyuhallazina amanu ijtanibu katsiran minadh-dhann. Kadang-kadang kita bergaduh dan maki, mengeji satu sama lain, puncanya kerana banyak sangka buruk antara satu sama lain. Ayat pertama Allah kata bersaudara. Kemudian Allah larang seorang mengeji yang lain. Mungkin orang yang dikeji itu lebih baik sebagainya. Apa punca dia? Allah beritahu. Jauhilah daripada banyak bersangka buruk antara satu sama lain. Inna ba'dadh-dhanni ithmun. Sesungguhnya sebahagian daripada zon itu adalah dosa. Kenapa Allah sebut sebahagian? Ada zon yang dibenarkan oleh syarak. Ada zon yang dibenarkan oleh syarak. Kita dalam syarak ni banyak perkara zon. Sebahagian daripada zon diharamkan. Apa zon diharamkan? Sangka buruk sesama mukmin, sangka menghukumkan seseorang dari isi hati sebagainya. Tapi zon yang dibenarkan banyak perkara. Kita bila nampak depan mata kita orang bawa perempuan masuk ke rumah, kita tak hukumkan zina, tapi kita boleh halang, kita boleh tegur. Kalau dia bukan mahram sebagainya, kita boleh tidak tegur? Boleh. Walaupun kita tak hukumkan dia kat macam mana, tapi
keadaan tertentu menyebabkan kita zan. Dan zan itu cukup untuk kita melakukan tindakan yang sewajarnya, sesuai dengan pengetahuan kita. Banyak kes yang dihukumkan syarak, kita hukum berdasarkan pada zan. Kalau kita nak cerita tentang yakin 100%, baru boleh bertindak secara mutlak, mana yakin satu waktu dan semua bab. Kita tak mampu untuk mengamalkan syariat ini. Waktu bab hukum fiqah, mengamalkan dalil zanni. Kita kalau nak tunggu yakin, memang hukum syarak itu yakin, yakiniyah, sabitnya. Tapi dari segi pengamalannya, pengamalannya hadis zan itu diamalkan. Bila sesuatu perkara itu kita rasakan itulah yang paling betul, paling sempurna, beramallah perkara tersebut. Sebab itu tarjih. So kita kaul yang rajih. Zan. Kita amal dengan dua sunnah. Contoh, ada orang yang baca bismillah perlahan, orang baca bismillah kuat. Zan. Ada khilaf padanya, sebab tu kita bagi persen. Dia tak jadi 100%. Kita bagi persen. Kita pegang kaul ni, tapi mungkin ada persen tertentu dia ada hak untuk berpegang dengan pandangan yang lain. Ada bab yang yakiniyah, ini bab akidah yang tak boleh bagi can. Akidah ni bab yakin. Kalau sahabat-sahabat Nabi dah ijma' di atasnya, Allah dah beritahu, Nabi dah beritahu, sahabat dah ijma', imam-imam dah ijma', ini perkara yang yakin. Satu dan saya sebut, berpegang di atas manhaj salafus salih bukan bererti kita menafikan perbezaan pandangan. Perbezaan pandangan wujud. Zaman salafus salih, zaman sahabat pun sahabat berbeza. Cuma ada perbezaan yang Nabi SAW larang, ada perbezaan yang Nabi SAW ikrar. Bukan Nabi suruh berbeza, tapi kalau berbeza, Nabi ikrar. Memang perkara itu berlaku. Sebab itu semua perbezaan yang Nabi ikrar, ulama bila cek balik dari dalilnya, itu semua berkaitan dengan pengamalan. Itu berkaitan dengan fiqh. Hadis berkaitan dengan jangan kemudian solat saja Bani Quraidah, perbezaan antara Sayyidina Umar Khattab dengan Ammar bin Yasir, bab tayammum, perbezaan tertentu, ini semua masalah fiqh. Tapi bila masalah-masalah yang tidak ada keraguan padanya, nak berbeza, Nabi akan marah. Sebab tu yang menjadikan ahli bid'ah itu dihukumkan sebagai ahli bid'ah dan akidah, mereka menyanggahi salafus salih, mereka menyalahi salafus salih dalam bab perkara yang mereka dah ijma'kan. Masya Allah, ahlan wa sahlan. Hayakallah wa na'im. Hayakallah. Mereka menyalahi salafus salih dalam perkara-perkara yang memang ijma', menjadi ijma'. Perkara yang dah ijma', kemudian datang golongan kemudian menyalahkan apa yang diijma'kan oleh salafus salih, ini dah menyebabkan mereka ni jadi ahli bid'ah. Sebab tu nak tahu, sebab tu dawabit ataupun kaedah yang betul bukan menggunakan istilah usul dan furu'. Walaupun anda tak nafikan, ada ulama yang menyebutkan tentang usul furu', anda tidak tolak habis, tapi anda lebih cenderung kepada cara nak bezakan. Jangan nak katakan okey, masalah akidah terbaik adanya usul, ada furu'. Pembahagian begini memberi ruang pada orang tertentu menjadikan masalah yang mereka pandang remeh sebagai furu'. Kita tak nak pandang yang mereka, kita nak syarak. Sebab tu kalau kita nak masalah ni masalah akidah yang usul, yang tu masalah furu'. Biasanya kalau disebutkan masalah asma' sifat lah, dia kata ni sebagai furu'. Kata kenapa kita letakkan furu'? Asma' wa sifat, bab asma' wa sifat antara bab yang paling besar. Tauhid
secara besarnya rububiyah, uluhiyah, asma' wa sifat. Asma' wa sifat mempunyai kedudukan yang begitu besar dalam agama. Dalam nas-nas syarak, asma' sifat mengambil 1/3 daripada cara Allah Subhanahu Wa Taala memperkenalkan dirinya. Jadi ini bukan perkara yang mudah. Ia satu urusan yang besar. Cuma pendetilan untuk memahami sebahagian daripada sifat-sifat, ya, pendetilan. Tapi tak boleh namakan bab asma' sifat sebagai bab furu'. Kalau kita namakan sebagai furu', ada masalah yang ranting, akan tertolak sepenuhnya tauhid asma' sifat. Hilang 1/3 daripada bab tauhid. Ramai kita temukan di kalangan asatizah bila cerita bab sifat kerana nak berdamai dengan kumpulan tertentu, jadi disebutkan tauhid bab sifat ni, bab sifat ni di furu'. Tidak tepat pengistilahan tersebut, walaupun orang yang bercakap niatnya baik dan kadar tertentu, tidak tepat. Bab asma' sifat ke, bab rububiyah ke, uluhiyah ke, semuanya adalah dasar agama. Cuma beza kat mana, ada bab, tiap-tiap bab ni adakah perkara telah diijma'kan atau perkara ijtihad. Kalau perkara yang ada ruang ijtihad, maksudnya pendetilan bab ijtihad tanpa ada nas Quran ataupun sunnah, tanpa ada ijma', yang ini perkara ijtihad, walaupun dalam bab memahami sebahagian ayat-ayat akidah, perkara yang ada ruang ijtihad, artinya tidak ada nas, boleh kita bertolak ansur. Bertolak ansur bukan bererti buat kaul baru, tidak. Tapi kita tahu memang dah ada khilaf. Memang dah ada khilaf dalam memahaminya. Kita tetap mencari yang mana lebih rajih. Dikembali pada cari mana lebih rajih. Kalau perkara itu memang yaqini, 100% ada nas. Ada nas Al-Quran, kemudian ada nas daripada hadis, kemudian ada kaul sahabat yang sepakat, kaul sahabat 5-6 orang sahabat, 10 orang sahabat, 20 orang sahabat cerita perkara yang sama, sahabat yang lain tak bantah. Artinya memang itu perkara dah diijma'kan. Ketika itu kita tak boleh mukhalafah, tak boleh berbeza pandangan apa yang telah mereka sepakatkan. Apatah lagi kalau orang berbeza, mereka hukumkan sebagai kafir. Anda dah kata dah bab kafir, kita dia keadaan tertentu, tengok kepada zaman tu memang betul lah yang tolak menjadi kafir. Tapi kita nak cerita macam mana dahsyatnya mereka, bab yang kita kata furu' pada zaman sekarang kita berani kata furu', sedangkan zaman salafus salih mereka sehingga mengkafirkan orang yang berkata, mengeluarkan kenyataan yang sama. Sebab tu kita bukan nak suruh nukilkan hukum mereka terhadap orang-orang tertentu dengan kaul tertentu sebagai kufur untuk kita bawa, tak. Kita kata perlu lihat pada masa dan tempat. Tapi kita nak beritahu bahawa masalah itu bukan masalah furu'. Kalau masalah furu', mana boleh seorang imam besar mengkafirkannya. Dia mesti berkata masalah usul. Satu lagi, kalau kita kata masalah asma' sifat ni sebagai masalah furu', masalah furu', biasanya kita sebabnya kita nak mendamaikan antara dua grup besar ahli sunnah, yang kata ahli sunnah secara umum. Yang sekarang ni ada 3 kelompok yang declare sebagai ahli sunnah. Jadi kita pun tak nak gaduh banyak-banyak, perbezaan itu pun tak banyak banding kumpulan yang lain. Kumpulan Asy'ariyah, Al-Maturidiyah dan As-Salafiyah ataupun Al-Athariyah, 3 cerita dasarnya banyak sama. Mana ada perbezaan tertentu. Jadi nak damai, maka jalan perdamaian mana pada bab tertentu itu maka disebutlah disebutkan istilah furu', weza furu'. Anda tidak membantah untuk kebersamaan. Mana boleh pecah 3 ahli sunnah yang besar ni. Anda juga perlu tegur pada sahabat-sahabat yang terlalu keras sehingga terhadap akidah kita. Contoh, kita pegang akidah Al-Athariyah atau Al-Salafiyah. Ada orang lain yang pegang akidah Asy'ariyah Al-Maturidiyah. Betul kita berbeza, tapi perbezaan itu tidak
tidak menyebabkan kita bermuamalah sama macam mana kita tolak Syiah dan sebagainya. Tak, lain. Kadar perbezaan berbeza. Malah kita perlu tahu kesatuan Ahlussunnah dalam bab-bab umum berdepan dengan Syiah sebagainya. Kita perlu bersatu, perlu bersama. Malah secara umum kebersamaan tu bersama. Kecuali dalam bab perbezaan, kita tetap bab yang berbeza. Ketika adanya perbezaan akidah kumpulan yang lain dengan nas yang kita yakini ianya benar, di situ kita perlu perjuangkan. Dan jangan terbawa-bawa ke bab yang lain sehingga hukum besar sampai kepada menghukum seorang lebih daripada kadar kesalahannya. Salah. Adakah kecil? Tidak. Bukan masalah furuk. Tetapi kadar. Meletakkan kadar yang sesuai. Kalau bab solat sekali, tak payah nak dia ni siapa? Dia ni Asy'ariyah ke Maturidiyah ni? Dia ni buat apa nak sampai ke tahap begitu? Kerana kita tak disuruh, kita tak tahu pun isi hati dia. Kalau dia betul-betul zahirkan sekalipun, bukan ada syubhatnya. Kadar dan semua ulama ijma' bahawa mereka bukan orang kafir. Ijma'. Mana boleh hukumkan perbezaan sesama 72 golongan. Mana kita kata adanya 73 golongan, betul? Satu ke syurga, yang lain ke neraka. Kalau betul neraka lah, kita tak pisah, kita tak kata Asy'ariyah, tidak. Kita kata ada sunnah yang umum, siapa yang berada dalam sunnah. Sunnah ni lebih kepada ikut sunnah Nabi SAW. Tapi kalau secara pembahagian hadis tersebut, 72 golongan itu Muslim ke tak Muslim? Asalnya Muslim. Cerita hadis itu berkaitan dengan umat Nabi Muhammad SAW. Waktu dibincangkan akan wasataftariqu ummati ila 73 firqah, hadisnya? Firqah atau kama qala 73 tak hadir lafaz ni, tapi kurang, dan umat aku akan berpecah pada 73 golongan itu. Umatku di situ adalah umat ijabah ke atau umat dakwah? Kalau umat dakwah artinya orang yang ada pada zaman Nabi sampai akhir zaman. Umat dakwah, orang yang patut kita sampaikan dakwah, orang yang ayat Quran diturunkan pada mereka. Kalau umat ijabah ialah orang yang dah masuk Islam. Dia menerima dia. Umat kalau dalam lafaz hadis Nabi sebut ummati, contoh ada perkataan ummati, umatku. Umat tu mesti kita letakkan umat mana satu. Umat Nabi Muhammad ada dua makna. Umat Nabi Muhammad artinya makna pertama semua umat Nabi Muhammad. Orang kafir umat Nabi Muhammad tak? Umat Muhammad, tapi umatud dakwah. Umatud dakwah, orang yang diperintahkan kita berdakwah pada mereka. Iaitu orang-orang yang ada yang hidup zaman Nabi sampailah akhir zaman. Tu umatud dakwah. Manakala umat ijabah, umat Nabi yang dah masuk Islam, yang menerima dakwah. Dan umat dakwah ni ada dua. Satu ahli sunnah, yang kedua bukan ahli sunnah. Jadi sesama umat ijabah. Umat ijabah ni ada dua kelompok. Satu ahli sunnah, yang lainnya bukan ahli sunnah. Jadi pada dasarnya 73 golongan ini tidak terkeluar daripada Islam secara umum. Kecuali sebahagian daripada mereka melakukan bid'ah yang berat sehingga mereka dihukumkan keluar daripada Islam. Tapi 73 golongan ini pada asalnya cerita sesama kaum Muslim, kaum mukmin. Jadi bila sesama kaum mukmin, adakah kita hukumkan dia kekal dalam neraka? Tidak. Dan adakah kita hukumkan sebagai neraka pada orangnya? Kalau betul-betul bid'ah itu total. Tapi seorang Muslim itu amalannya diterima. Mungkin contoh, kita berbeza dalam sesama ahli sunnah adalah sesama ahli sunnah yang makna umum yang muqabil dengan yang bila cerita ada Syiah, ada ahli sunnah. Selain Syiah tu ahli sunnah lah. Itulah sebab apa Syiah dia mukhalafah dengan usul ahli sunnah secara total. Selain pada Syiah, tak ada siapa yang pertikaikan Quran.
Sumber pertama. Syiah kata, oh Quran ni tak lengkap ni. Ada Quran ni tak lengkap. Sumber pertama Al-Quran. Semua umat Islam terima Quran sebagai dustur. Dan tidak ada yang tolak. Tidak ada yang meraguinya. Syiah diragu. Dia kata Quran yang ada ini adalah Quran yang hanya tinggal sebahagian. Mushaf yang sempurna, mushaf Fatimah. Mushaf yang kita ada sekarang ni, oh Abu Bakar bakar habis dah, yang tu ni tinggal yang tak bakar je, yang sesuai dengan sahabat-sahabat bakar ayat-ayat yang laknat sahabat dan sebagainya dah bakar dah. Tinggal sekarang nampak, sebab tu nampak puji sahabat je. Nampak? Syiah. Dan dia meragui sabitnya daripada nas, dari nasnya, maknanya, takwil dan kefahamannya memang berbeza totally. Sebab tu semua umat Islam selain Syiah akan lawan Syiah. Sumber pertama. Berkaitan dengan sunnah, begitu juga. Semua umat Islam terima sunnah Nabi dalam keadaan terima kadar je, ahad tak ahad, perbincangan detail. Tapi Syiah total ditolak sunnah. Secara total ditolak sunnah. Ustaz jangan cakap main-main. Buku dia orang Biharul Anwar besar. Mana mungkin ada hadis pada Syiah kalau mereka kafirkan sahabat? Jadi, kat mana Syiah ni kita tolak? Kenapa? Kita terima Al-Quran, kita terima sunnah daripada sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mana mungkin boleh ada hadis tanpa melalui sahabat? Kalau sahabat dikafirkan, jadi apa yang tinggal? Tak tinggal apa? Jadi mereka hanya terima riwayat daripada Ahlul Bait contoh. Berapa orang Ahlul Bait? Tiap-tiap Ahlul Bait berapa hadis yang diriwayatkan? Jadi yang ada kat kitab-kitab Syiah, apa dia? Oh, jadi mereka terpaksa wujudkan kaedah yang lain selain daripada sahabat, selain daripada Nabi yang kalamnya maksum. Untuk Nabi saya terhad. Jadi dia terpaksa luaskan daerah, ada imam-imam dia juga maksum. Ialah hadis dalam pandangan mereka. Hadis dalam pandangan mereka. Bila mereka sebut hadis, tak sama kita faham hadis dengan ahli sunnah secara umum. Jadi hadis yang direka, mereka mewujudkan imam-imam ini bukan kerana imam tu kata, tak. Dia tak ambil berkaul imam tu. Tapi supaya adanya ruang agar mereka dapat berhujah dengan satu nas yang dipegang tanpa melalui sahabat-sahabat Rasulullah. Jadi watak imam tu diadakan. Sebab kalau mereka hadis terhad pada Rasulullah sahaja, agama mereka tak ada hadis. Tak ada sunnah pada ajaran Syiah. Terpaksa diwujudkan ada orang lain yang maksum selain Rasulullah. Kerana dengan adanya imam ini, maka mereka tidak memerlukan pada sahabat. Hadis-hadisnya ada sebahagian diambil pada hadis-hadis sunnah sekali, yang mana kena sesuai. Betul, hadis-hadis akhlak bagus. Berkaitan akhlak sama sekali. Tapi hadis berkaitan fadilat sahabat, confirm tak ada lah. Tak ada fadilat sahabat, je ada. Mereka pula hadis maki sahabat. Letak. Dan inilah yang wujud pada Syiah. Jadi mafhum sunnah tak sama. Tak sama. Betul, ahli sunnah selain semua umat Islam akan berbeza dengan Syiah. Dakwah itu sesama sehingga secara umum, selain daripada Syiah, mereka kalau jumpa dalam forum tertentu, seminar tertentu, mereka berdebat satu sama lain. Berdebat. Ada yang terima, tolak sebagainya. Tiba-tiba yang Salafi berubah jadi Asy'ariyah kejap. Asy'ariyah berubah jadi Salafi. Jadi
Ini berlaku. Masyarakat terpengaruh sikit dengan ini, yang ini terpengaruh dengan saja ini, sebab perbincangan sentiasa berlaku. Dan perbincangan itu akan menyebabkan seseorang itu akan mengubah pandangan terhadap makna Al-Quran dan Sunnah. Tapi ada Quran, ada hadis. Dengan Syiah, tidak ada manfaatnya perbincangan. Secara umum, secara ajaran itu. Tapi ada je orang Sunnah, orang Syiah yang ikhlas, nak tahu betul, bolehlah. Boleh kita bincang. Cerita tentang sumber agama itu sendiri. Sebab apa? Kita nak keluarkan dalil. Mereka ada Quran, mereka tak terima dengan betul Quran. Mereka dah, kalau dia kafirkan Abu Bakar, dia kafirkan Khalifah yang 4, Quran ni macam mana sebenarnya? Yang kumpulkan Quran adalah Sayyidina Uthman. Kita kata Masya Allah, Rasam Uthmani. Ingat mereka bangga. Mereka kafirkan Sayyidina Uthman. Jadi cerita sangat berbeza. Sebab itu dengan makna umum, kita tak ada samakan muamalah kita dengan kumpulan-kumpulan ini dengan Syiah. Sangat berbeza. Sebab kadar kesesatan berbeza, dan usul itu berbeza. Namun kesalahan yang dibuat oleh kelompok sesama ahli sunnah wal jamaah, sesama kaum yang kata selain dari Syiah itu sendiri pun tidak boleh kita katakan sebagai furu'. Contoh, kalau kita katakanlah asma sifat sebagai furu', kita akan membuka ruang orang kata bukan Asy'ariyah sahaja yang khilaf pada furu', Mu'tazilah pun sama, furu' aja asma sifat. Jahmiyah pun, sampai pada Jahmiyah pun tak, furu' aja. Tolak sifat semua sekali, tolak asma semua sekali. Kalau begitulah keadaannya, bab itu secara totally kita jadikan sebagai furu', akan menjadi masalah besar dalam pengajaran akidah. Apa kesan buruknya? Bila kita kata furu', kita mula kaji kitab Salafus Salih. Subhanallah. Salafus Salih menghukumkan bunuh terhadap Jaham bin Safwan. Jadi yang salah siapa? Ulama hadis. Ulama Salafus Salih. Jaham bin Safwan pula akan teraniaya. Dan ini berlaku. Ramai orang yang bersimpati dengan tokoh-tokoh bid'ah yang asal, sebab apa yang menjadi sensitif pada zaman tersebut dah tak sensitif zaman sekarang. Tak sensitif. Jadi kita membaca sejarah akidah ni akan kita lihat, sehingga ada satu tokoh di tempat kita yang cerita zaman kegemilangan. Dia kira betul, bila adanya ramai yang kata zaman kegemilangan akidah bukan pada zaman sahabat tabi'in, sahabat tabi'in, zaman salafus salih, zaman keemasannya bila adanya orang yang boleh gabungkan antara ahli kalam dengan ilmu kalam dengan hadis. Inilah kegemilangannya. Suatu kena tentukan. Hayakallah. Anak masuk bab ni panjang pula, tak habis lagi. Kita kena tahu betul-betul waktu kegemilangan yang betul zaman mana? Zaman keemasan ilmu Islam berakidah. Tuan-tuan, kita selalu dengar akan disebutkanlah. Sebab itulah keadaan begitu menyebabkan mazhab-mazhab yang menggabungkan antara ilmu kalam itu dilihat sebagai Masya Allah mencapai zaman kegemilangan. Sebab itulah memang benar masyarakat kita nampak Asy'ariyah Maturidiyah boleh gabungkan antara ilmu aqliyah dan naqliyah. Salafiyah berbeza. Akidah yang dah sempurna asalnya zaman kegemilangan akidah ini pada zaman sahabat Nabi SAW. Pada zaman sebelum adanya unsur luar masuk, itulah zaman kegemilangan. Bukan zaman mencampur aduk atau dah ada berlaku campur aduk kemudian penggabungan. Tak. Kenapa? Sebab apa yang kita dapat daripada ilmu kalam? Akidah dah sempurna dan zaman dah gemilang. Pada zaman sahabat dah sempurna. Akidah ni tak sama macam ada kes baru macam fiqh ke, adalah peristiwa baru yang perlu praktikalnya perlu berubah. Akidah ni dia tak perlu perkara baru. Dia berkaitan dengan beriman ke tidak dengan berita yang Allah sampaikan, yang Nabi sampaikan.
beriman atau tidak. Dia bukan masalah keimanan. Percaya ataupun tidak. Nak percaya apa? Faham. Faham macam zaman mereka lah. Nas diturunkan oleh Allah kepada Nabi. Nabi sampai kepada sahabat. Kefahaman mereka sempurna ke belum? Kalau dah sempurna kefahaman mereka, sempurna dah. Apa yang tidak menjadikan mereka tak faham nas? Mereka berada di zaman paling fasih. Kalau sebut mereka berada di zaman fasih, tak payah syaratkan. Oh, sahabat tak belajar nahu, saraf. Nahu saraf tu apa? Itu kemudian untuk kita yang dah lisannya lari daripada bahasa, yang tak tahu baris, yang tak tahu madhi mudhari amar, kita tu bukan sahabat. Mereka berada di zaman fasih. Quran tu turun waktu fasahah, berada di puncaknya orang Arab fasih. Mereka dah faham. Nak syaratkan semua ilmu lughah terhadap sahabat ni satu kejahilan. Ada seorang anak pelajar yang ilmu lama dah cerita. Tak zaman sahabat, mungkin zaman tu mereka belum belajar ilmu balaghah, belum ada ilmu nahwu saraf. Muka punya dah jahil. Ilmu tu kemudian hanya mensyarahkan apa yang ada pada zaman mereka untuk memahamkan, untuk kembalikan lisan. Ilmu semua ni, semua ilmu nahwu saraf, tajwid ke semua sekali, untuk kembalikan umat pada lisan sahabat. Lisan Rasulullah. Kembalikan kepada keaslian. Supaya sebut, tajwid tu sebut macam mereka sebut. Qiraat macam mereka terima daripada Rasulullah. Kefahaman macam mereka faham. Mana mungkin ilmu balaghah dah ajar tiba-tiba nak faham lain daripada sahabat. No, mereka dah long sempurna termasuk balaghah mereka. Tinggal apa? Apakah yang nilai tambah yang dibawa dalam ilmu kalam dalam memahami akidah umat Islam? Oh, kita semua kita kena pergi belajar pada Yunan. Sebab itu, tentang kalau belajar ilmu mantik ni, anak tak kritik mantik yang umum, yang ni, anak kita mantik dalam memahami ayat-ayat sifat. Mantik dalam akidah. Ramai orang kata bila nak kritik mantik sebagainya, mantik ni dia kata dia tak faham tu. Kita ada mantik dalam usul fiqh. Kenapa tukar tajuk? Usul fiqh ke apa? Nanti dulu. Itu pun boleh dikritik. Mana tak 100% betul, tapi kita tak tolak 100%. Tapi mantik nak bawa faham nas sifat? No. Boleh bantu tak? Boleh. Kalau tak bercanggah dengan apa yang ada pada nas. Tapi kalau yang difahami bercanggah dengan apa yang bersalaf, tak mungkin. Adakah bercanggah atau tidak? Kalau tak bercanggah, tak bergaduhlah zaman salaf. Kalau tak bercanggah, tak berlakulah pergaduhan antara ahlul hadis dengan ahlul kalam. Bercanggahlah yang jadinya dua mazhab yang berbeza. Mana mungkin tak bercanggah? Dua mazhab yang berbeza totally. Ada yang cuba kaburkan. Oh, ahli ra'yi ni, dia pergi bawa cerita tentang Abu Hanifah. Itu cerita lain, fiqh nanti dulu. Bab akidah ni. Percanggahan yang jelas yang ketara. Kalau terima ahli kalam, ilmu kalam ini, dengan kaedah kalam, melazimkan mereka menghukumkan kepada orang yang mengisbatkan sifat sebagai mujassimah. Dan mujassimah pada pandangan mereka adalah satu jenis kesyirikan. Syirik menyamakan Allah dengan makhluk. Berat ke ringan? Dan itulah syirik pada ilmu kalam. Ilmu kalam tak bincangkan tentang tauhid al-uluhiyah. Mana dia bukan dalam cerita tentang sihir, cerita tentang hukum sihir ke, hukum minta bantuan selain Allah. Memang tak ada. Sebab tu kelompongan ini wujud pada
orang yang berpegang dengan akidah kalam ni, kelompokan wujud pada tauhid al-uluhiyah. Tauhid pada mereka hanya fokus kepada sifat. Bab sifat. Katalah kita belajar tauhid yang diberi fokus pada, bukan tak bincang, ada bincang part lain. Dia tak jadikan utama. Yang utamanya bincang, anda tak kata salah, tapi metod itu diajarkan oleh kata hafal sifat 20. Hafal sifat 20. Cantik dah. Sifat 20 tu sifat yang memang kita pun sepakat. Salafiyah tidak menolak sifat tersebut. Betul? Siapa tolak Allah tu berkuasa, Allah kudrah, iradah, ilmun, haya, sama', basar, kalam? Mana siapa tolak? Siapa tolak Allah tu wujud, Allah itu sedia, Allah itu baqa? Mana ada seorang pun umat Islam yang akan tolak sifat 20 dengan makna demikian? Tidak ada. Kita pun terima. Salafiyah tidak menolak sifat 20 kerana sifat itu, tetapi tolak dan berbeza kat mana? Pada pemahaman terhadap sifat dan pada sifat selain 20 yang ditolak. Sifat 20 sifat akliyah yang masuk akal ikut ilmu kalam. Yang sifat khabariyah yang ada ke ayat Quran dan hadis tapi tak masuk akal bagi mereka, mereka tolak. Kami tak tolak, kami terima. Terima apa? Terima lafaznya tapi maknanya tidak. Ditakwilkan sebagainya, macam-macam. Hakikatnya kita kata tak beratlah, tapi kata kita berbeza pada pemahaman itu. Kenapa 20 ini diterima dan yang lain dikategorikan lain? Kalau kita sebut tolak lah, pihak yang berbeza akan marahlah. Kenapa kata tolak? Kami tak tolak, tak apalah, tapi kategori lain, kategori yang lain. Kita samakan. Bila Allah kata, Nabi kata, terima je lah. Khabar. Okey. Yang dah akliyah yang dah diterima dalam sifat 20 sekalipun, pemahaman sama tidak? Ada perbezaan. Apabila dikatakan Allah sifat qudrah, iradah, ilmun, haya, sama', basar, kalam, 7 sifat ini dibincangkan, pihak yang menceritakan bab ni, mereka hanya terima sifat ini dengan dipanggil sebagai sifat ma'ani. Hakikatnya hanya ma'ani. Jadi boleh terima, Allah SWT melihat, boleh terima sebab ma'ani. Tapi bila kata Allah SWT melihat dengan matanya, oh no. Dia terkejut. Kita kata tak. Allah beritahu kat ayat Quran. Allah beritahu Allah ada sifat. Allah sifat mata. Allah melihat. Lepas tu mereka cara nak ratnya, dia kata Allah ada mata, ditambah. Lihat dengan mata. Kita sebut mata je. Dia tambah. Oh, telinga. Kita tak sebut telinga. Quran tak sebut. Kaedah kalam disapu sama rata. Allah dia akan Allah melihat bukan dengan mata, mendengar bukan telinga, bercakap bukan dengan mulut. Mana ada orang cakap macam tu? Kaedah tu ada. Tapi hakikatnya orang yang mengisbatkan sifat dengan keseluruhan tidak berkata demikian. Dan betul lah kita tidak mengisbatkan, kita tak isbatkan bahawa Allah tu ada mulut atau ada apa lagi, ada telinga. Kita tak sebut benda tu. Kita hanya sebut sifat-sifat yang Allah sebut. Kalau bab melihat Allah sebut, Allah ada mata dan Allah melihat sebagainya, kita terima. Tapi sifat yang lain tidak. Kita kaiwikan sekadar kita hadkan isbat kita pada apa yang disebutkan oleh syarak. Dan kita takkan samakan apa yang difahami erti kata mata dengan mata makhluk, tidak. Kerana kita sejak berawal lagi, sebelum belajar asma sifat, kita laisa kamitslihi syai'. Sebelum kita bincang tentang sama' basar, wa huwa as-sami'ul basir. Allah mendengar, Allah melihat.
Tapi mesti didahulukan dengan laisa kamitslihi syai'. Okey, jadi perbezaan kat mana? Perbezaan pada memahami sifat itu sendiri. Kemudian yang sifat-sifat yang tak diterima. Bukan kecil, perbezaan yang besar. Cuma walau bagaimana sekalipun masalah yang disepakati itu lebih banyak. Masalah-masalah yang disepakati itu lebih banyak. Bukan bererti sahabat saudara kita yang ahli sunnah di kalangan Asy'ariyah membenarkan istighasah dengan kubur. Tidak, itu orang lain buat, bukan Asy'ariyah. Tapi oleh kerana dalam mazhab ilmu kalam ini tidak membicarakan soal itu, mendedahkan pengikut ni mudah terikut dengan fikrah begini. Tidak ada benteng yang kuat. Benteng tak ada. Akidah sekadar cerita tentang sifat Allah, gitu yang ditekankan. Dan bab-bab berkaitan dengan uluhiyah dianggap sebagai masalah fiqh. Banyaknya masalah fiqh. Benteng tidak kuat. Dan sampai sekarang anda belum dengar lagi orang yang dah ikut salafiyah tiba-tiba pergi istighasah kat kubur, pergi. Dia berbeza, kita pun beza yang perbezaan itu, tapi sampai pada tahap melakukan pergi buat jadi tukang sihir ke, jadi dia tak berlaku lagi sampai ke tahap begitu. Atau beramal dengan tangkal, dah ikut dakwah salafiyah pakai tangkal sana sini ke, kita tak temukan lagi. Sebab apa? Sebab diberikan penekanan selain pada bab asma sifat, selain pada bab rububiyah, ada bab uluhiyah sebagainya. Ini sebagai benteng yang kuat. Bukan duduk dalam gua, tidak. Selamat kerana memang akidahnya mantap. Bukan kita tak kenal akidah kekufuran. Bukan kita tak kenal penyelewengan. Tetapi manhaj yang Quran letakkan itu sempurna. Ada orang dia tak boleh jawab apa-apa. Dia tak boleh jawab dah kenapa salafiyah ni tak terlibat pula dengan batiniyah, tak terlibat pula dengan istighasah tadi. Last sekali jawapannya satu. Kononnya kita tak bergaul dengan orang. No, kita bukan tak bergaul, tapi kita bukan cacar marba terima semua perkara, tidak. Kita kena tahu manhaj yang jelas. Kalau dah ada yang jelas, buat apa lagi bercampur dengan yang buruk? Manhajnya jelas. Okey, habiskan ayat ni sikit je. Sebab tu puncanya apa? Allah kata, ya wahai orang beriman, jauhilah daripada banyak perkara yang zon. Sesungguhnya sebahagian perkara zon itu berdosa. Bukan Allah kata inna ba'daz zan. Artinya ada banyak perkara yang kita dibenarkan zan. Zan yang baik, zan dalam bab fiqhiyah, zan dalam bab perkara-perkara yang insya-Allah kita akan bincangkan untuk akan datang. Anda akan ingatkan anda bincangkan tentang bab zan. Dan okey. Siapa yang boleh ambil tugas ingatkan anak bab jenis zon. Anak akan bincang bab zon untuk akan datang. Zon-zon yang dibenarkan dalam syarak. Kemudian kita baca, kita habiskan insya-Allah. Okey. Kita akan ayat yang lain tu anda nampak tak ada apa-apa isyarakan. Bab zon ni yang penting untuk kita bincangkan. Nak faham sikit. Boleh tak ada zon. Tadi anda bagi contoh bab fiqh dan sebagainya. Tapi mungkin kita boleh bincangkan lebih detail. Sebab anda perlu rujuk pada kitab tertentu supaya penjelasan itu sempurna. Tadi dah faham dah, tapi nak penjelasan sempurna kena rujuk bagaimana uslub ulama menerangkan bab ini, itu lebih baik insya-Allah. 11. Okey, boleh. Selagi tak kena marah. Berkaitan dengan menasihati seorang, baik. Betul tu. Cuma situasi yang terbaru sekarang ni yang jadi bila kita nasihat dia dalam keadaan selama ni kita tak pernah tegur dengan dia. Bila Tak pernah tegur, tapi kita duduk meja orang ramai. Tapi konsep kita tegur ialah kesalahan yang dia ada menyebabkan dia terasa macam kalau benda baik dia tak cakap apa, kalau dia tunggu kita
kita melakukan kesilapan baru nak berbicara. Dan Jadi ada orang propose sebelum kita tegur, kita puji dahulu. Tapi sejauh mana kebenaran bersama ini, sebab ada orang sampai dia bidas balik, dia kata tak penting apa benda yang manusia rasa tentang saya, tentang kata-kata saya, kerana saya yang penting ialah apa benda yang Allah rasa pada saya tadi. So dia bidas balik macam tu. So apa pendapat Ustaz untuk situasi? okey. Ini situasi yang mungkin kalau kita kat dewan dengar lah, mungkin yang mengikuti secara online tak dengar soalan dengan jelas. Tak tahu si dengar je tak. Maksudnya berkaitan dengan menegur, berkaitan menasihati. Dalam bab menasihat ni ada orang yang tak pernah borak, tak pernah apa, tak pernah rapat, datang terus tegur. Jadi dunia zaman sekarang macam tu lah. Gitu. Dunia alam maya tak. Alam maya ni dia nak berbaik, dia tak ada ruang untuk berbaik. Dia ruang untuk bercakap, dia salahkan, bantai satu sama lain. Kalau masa like tak nampak apa-apa, like tu. Tapi kalau komen, itu dunia maya. Tapi keadaan sebenar. Secara prinsip. Secara prinsipnya, tak kira lah teguran itu datang pada siapa. Tapi teguran itu betul atau salah. Seorang mukmin akan melihat pada teguran itu benar ataupun salah. Itu secara prinsipnya. Dan itu orang yang boleh menerima teguran daripada siapa sahaja kalau ia benar, orang yang berjiwa besar. Berjiwa besar. Tapi jiwa yang tak besar macam ramai orang kita semua sekali ni, kita akan terasa lah. Dan itu fitrah. Fitrah. Dalam bab dakwah, kita meraihkan fitrah tersebut. Bab prinsip je, kita tahu dia patut terima nasihat itu tersebut. Sebab fitrah, dalam bab dakwah, kita perlu meraihkan sifat yang ada pada manusia. So tu kalau kita rasa teguran kita pada dia tidak memberi manfaat, buat apa kita tegur? Dia kan ada kawan dia. Betul ke? Ada orang mesej, Ustaz, tolong tegur dia semua. Ana bukan tak nak tegur. Saya tegur Ana menyebabkan dia bergaduh dengan Ana. Dia tak terima pun. Contoh. Kan? Tapi kita kenal kawan dia yang rapat, yang boleh tegur. Orang yang dihormat, yang boleh tegur. Kita nakkan kebaikan untuk dia. Cuma jangan biarkan macam tu lah. Kita nak tegur. Tapi mesti dengan cara yang kita rasa dia boleh terima teguran tersebut. Yang sebaiknya. Kita terima tak terima tu taufik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi kita dapat menegur, tak semestinya kita yang jadi hero tegur semua orang. Setengah keadaan kita tegur orang yang paling rapat dengan dia. Minta dia tolong tegur. Follow up. Benda penting, follow up. Sampaikan message, kata bukan nak ni secara senyap. Dan ini berlaku. Kita secara senyap sampai kepada orang rapat dengan dia. Dan dia tahu teguran itu datang kepada kita. Tapi dia tahu kita tegur dia dengan cara hormat. Dia tak terluka bila kita tegur secara depan orang tengah makan. Contoh yang Muaz sebut tadi. Tengah makan-makan, tiba-tiba kita tegur, orang keliling dengar sebagainya. Sebagai manusia akan terasa. Sebab dia akan memburukkan image dia di depan orang lain. Kita selain antara daruriyat yang 5 itu, selain daripada bab agama, bab kehormatan seseorang itu kita perlu pelihara. Dalam bab apa sekalipun tindakan kita ambil, kita tak boleh menjatuhkan air muka siapa sekalipun. Kalau boleh. Kecuali sesuatu yang sangat perlu. Yang sangat perlu dan di tempatnya sesuai dan tak boleh dilewatkan, masa tu baru kita bertindak. Contohlah dalam forum, dalam seminar, orang tu kemukakan satu idea yang salah dalam majlis dan kita dibukakan ruang untuk soalan. Kalau kita biarkan, contoh dalam mana-mana conference, dia akan membawa resolusi yang salah. Kalau tak ada orang tegur, muktamar tu dianggap dia boleh
menjadi satu resolusi salah. Kita perlu bangun, bagikan bantahan supaya resolusi tak boleh diambil tanpa bantahan. Resolusi mesti satu perkara yang disepakatkan sepanjang seminar. Lepas tu kalau kita duduk kat seminar sebagainya, dalam muktamar dan sebagainya, ada orang yang mengeluarkan idea yang salah, dan itu yang lain dah angguk kepala semua, tak ada siapa tegur, masa tu perlu kita bangun tegur supaya tidak diambil keputusan dan solusi itu satu tausiat yang salah. Bila kita mula menegur, ada pihak dengar macam betul juga, dia akan bagi pandangan sebagainya. Akhir sekali, idea tersebut tidak boleh dijadikan sebagai tausiat atau resolusi dalam sebuah muktamar. Contoh, keperluan. Kita bukan nak jatuhkan mukanya, tapi dia menzahirkan pemikiran yang salah di dalam satu majlis yang tertentu yang perlu pada teguran. Contohlah, kita tak, tapi kalau kesalahan kawan-kawan, mana bukan muktamar apa pun, ada yang masa tunggulah sikit. Walaupun dalam hati geram dia di sana, tunggu sikit. Ajaklah orang ramai, tinggalkan dulu. Kecuali tinggalkan rapat-rapat, rasa boleh sesuai sebagainya, ceritalah slow-slow. Secara prinsipnya, orang yang, sebab tu nasihat perlu dua. Bagi pihak nak terima nasihat, biasakan. Kalau benda betul, terima. Siapa pun cakap, macam mana pun cara sampaikan. Bagi pihak yang menyampaikan, kena belajar ilmu dakwah. Belajar ilmu dakwah, cara menegur dan sebagainya. Supaya teguran kita itu ada kebaikan manfaatnya. Jangan sampai dia tak terima nasihat, kita putus kawan, dah bergaduh. Jadi tak sampai apa-apa. Lebih baik dia dapat terima nasihat. Itu yang kita nak asalnya teguran. Sebab tu teguran itu nama nasihah. Nasihah ni artinya satu, kita memang ikhlas nak sampaikan kebaikan pada dia. Memang dari hati ke hati. Nasihat bukan, kalau kita nasihat dia dengan bawa menjatuhkan aib, dia tu mengaibkan. Itu kita melondehkan. Itu tidak sepatutnya. Sebab tu kita kalau nampak ada orang tidak tegur seseorang di depan kita, jangan kita marah dulu. Selidik, tengok macam mana. Mungkin dia ada cara lain untuk menegur. Cuma perkara ini tidak menjadi alasan untuk berdiam diri di atas kemungkaran dan kesalahan. Ramai orang dia diam, bila terjadi begitu, yang bagus ialah yang mendiamkan diri dan tak masuk campur. Tak bagus juga. Kena juga membantu kadar yang kita mampu. Subhanakallahumma hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu alaihi wasallam Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.